semangkuk ataupun pahala yang berlipat ganda di petang ini. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang masih diberikan kenikmatan untuk berpuasa pada hari ini, dan insya-Allah kita doakan agar kita dapat berpuasa penuh pada tahun ini tanpa ada sebarang masalah ataupun tanpa ada kemusykilan bagi kita. Jadi alhamdulillah, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan paling hebat, diberikan akal untuk berfikir, diangkat kedudukan kerana akalnya lebih tinggi daripada haiwan. Dan pada itu juga manusia diberi nafsu. Nafsu tersebut ataupun keinginan, di mana manusia ada melakukan dosa dan ada juga melakukan pahala. Jadi pada hari ini diberikan kepada saya untuk merukaikan sedikit sebanyak tentang bulan Ramadan merupakan bulan kebajikan bagi kita umat Islam yang sama-sama kita raikan pada tahun ini. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat, jika kita gambarkan dosa seperti seekor ular hitam yang sentiasa mengejar kita, kejar, jumpa pula seekor ular besar yang lain, makin ular yang kejar kita, makin ular tersebut kejar balik kita. Jika dosa itu digambarkan sebagai seekor ular, saya rasa ataupun ustazah rasa, hadirin dan hadirat, itu juga dengan ustazah takut untuk melakukan dosa. Yang kedua, jika kita gambarkan pahala itu seperti emas, kita buat satu kebaikan, turun seketul emas, kita buat dua kebaikan, turun bermakhluk-makhluk emas, ataupun kita buat banyak kebaikan, turun banyak-banyak emas. Maka jika pahala itu digambarkan, bila kita buat satu kebaikan turun yang banyaknya emas, maka sentiasalah manusia akan melakukan kebaikan. Itu digambarkan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan lagi dalam surah Anbiya bagaimana Allah menguji para nabi dan para anbiya. Diuji dengan pelbagai ujian, diuji dengan pelbagai penuh kesabaran. Contoh kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana Allah uji Nabi Ayub yang sakit, bukan setahun, bukan 1 bulan, bukan 1 hari. Ujian yang diberi kepada Nabi Ayub, tapi 18 tahun. Sebelum diberi ujian tersebut, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kenikmatan yang paling baik. Maka diberikan kebaikan tersebut, Allah datangkan ujian. Allah datangkan ujian kepada Nabi Ayub dengan kesakitan beliau tersebut. Allah gandakan. Selepas diberi kesembuhan kepada dirinya, Allah berikan kebaikan dan kenikmatan yang banyak. Begitu juga dalam surah Anbiya juga Allah cerita tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam, di mana Nabi Zakaria sentiasa berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Kebaikan itu disebut dan dizahirkan melalui ayat di mana Nabi Zakaria memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi rezeki ataupun diberi zuriat untuk menyambung dakwah dan tugasnya. Itulah di antara cerita-cerita yang digambarkan kepada kita mengenai kebaikan-kebaikan yang selalu sentiasa diminta oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya para Nabi alaihi salam. Hadirin dan hadirat sekalian, ingin saya kisahkan kepada kita sifat orang-orang mukmin ataupun sifat kebaikan yang digambarkan dalam surah Al-Mu'minun bermula daripada ayat 57 hingga ayat 61. Terdapat 4 sifat yang digambarkan kepada kita. Pertama, sifat kebaikan ialah melahirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam ayat tersebut, 4 ayat tersebut Allah gambarkan kepada kita bagaimana nak jadi orang yang buat kebaikan adalah melahirkan perasaan takut. Apabila buat kebaikan itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kebaikan itu hanya sekadar untuk meninggikan diri. Bukan kebaikan tersebut untuk menunjuk-nunjuk. Bukan kebaikan tersebut untuk mendapat pangkat. Atau bukan kebaikan tersebut kerana nak suhu. Wakil lelaki kata nak suhu. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 tersebut Allah menggambarkan kepada kita, melahirkan kepada kita nak jadi orang mukmin yang buat kebaikan, hendaklah takut, benar-benar takut. Bila kita takut, kita buat sesuatu kebaikan, kita kena hati-hati dan berjaga-jaga. Yang kedua, sifat yang kedua yang Allah gambarkan juga dalam surah tersebut ialah berkaitan dengan nak jadi orang yang baik ni, mestilah benar-benar beriman. Mestilah benar-benar beriman. Nak buat baik, nak jadi orang yang baik, hendaklah orang yang benar-benar beriman. Adakah puasa kita hari ini memenuhi konsep puasa yang sebenar? Adakah puasa kita pada hari ini memenuhi konsep betul-betul orang yang beriman? Jadi buat kebaikan, biarlah kita betul beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah untuk menunjukkan apabila kita nak buat kebaikan, janganlah kita nak tunjuk riak. Sifat yang ketiga, jangan nak tunjuk riak. Ramai di luar sana, alhamdulillah kita lihat ramai di luar sana semua berlumba-lumba membuat kebaikan dan kebajikan. Terutamanya dalam bulan yang penuh barakah ini. Ramai buat. Ada yang sedekah, ada yang berdoa, ada yang tanya khabar jiran, ada yang tanya khabar sanak saudara yang jauh. Tapi Allah kata kena buat dengan seikhlas-ikhlas mungkin. Ikhlas ini susah digambarkan. Susah digambarkan. Jadi kita tahu bagaimana seikhlas. Dari antara gambaran-gambaran yang disebut kepada kita nak jadi sifat seorang yang berkebajikan. Jadi sahabat-sahabat muslimin dan muslimat di luar sana, alhamdulillah itu di antara cerita-cerita kita pada hari ini berkaitan dengan bulan Ramadan ingin menjadi orang yang berkebajikan. Bila sebut kebajikan, kita nampak sedekah. Kebajikan ini tidak semestinya bersedekah sahaja, sahabat-sahabat. Kebajikan ini maksudnya kita buat baik. Pertama, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerjasama dalam buat kebaikan itu adalah kebajikan. Bagaimana? Kalau kita lihat kebiasaannya pada tahun-tahun sebelumnya di negeri Kelantan terutamanya, kita lihat banyak bazar-bazar Ramadan. Tapi tahun ni kerana PKP tak dapat buat bazar Ramadan. Bila kita pergi ke bazar Ramadan, kita lihat pelbagai bentuk, pelbagai keadaan manusia, sikap, pakaian dan pelbagai masalah yang berlaku di bazar Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan kadang-kadang kita lihat ada yang tidak tutup aurat, ada tutup aurat tapi tidak sempurna, ada tutup aurat mungkin tidak belajar cara menutup aurat. Jadi sebelum ini pihak-pihak yang bertanggungjawab pernah buat kebajikan di sana, terutamanya dalam menyeru ataupun kempen dakwah, strik dakwah tentang menutup aurat. Itu salah satu kebajikan yang dibuat oleh pihak-pihak berkuasa. Itu juga kita perlu buat kebajikan. Jangan kita nampak kebajikan itu hanya bersedekah sahaja. Jadi apa yang saya kata tadi, taat dan patuh
kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertepatanlah kalau kita menyeru kepada ke arah kebaikan dengan cara menyeru masyarakat kita di luar sana menutup aurat dengan cara yang baik. Terutamanya para muslimat, remaja-remaja, adik-adik perempuan yang di luar sana. Itu salah satu cara. Cara yang kedua, kita boleh buat baik ataupun buat kebajikan. Buat baik dengan jiran. Jiran ni kadang-kadang kita tak kenal pun dia. Tak. Dalam kampung kita ni ada 30 buah rumah. Ada 50 buah rumah. Ada 20 buah rumah. Ada 10 buah rumah. 5 buah rumah pun ada. Jiran yang kecil lah. Mungkinlah kampung yang kecil. Kadang-kadang kita tak kenal pun. Sekitar jiran kita tu ada 30 buah rumah. Dalam 30 buah rumah tu ada pelbagai. Ada janda. Ataupun kita panggil armalah. Ada anak yatim. Ada orang susah. Mungkin tak pernah makan nasi lagi dalam bulan puasa ni. Maksudnya berbuka tanpa beras. Tak ada beras, tak ada bantuan. Ataupun ada yang sakit. Lama dah sakit, kita tak pernah pergi ziarah. Jadi kebajikan yang ingin saya sebut di sini adalah tanya khabar jiran tetangga. Penting bagi sahabat-sahabat di luar sana. Kita bersedekah, kita bagi bantuan kepada orang jauh, tapi orang yang dekat, kita tak tanya khabar. Kita pernah nak tanya khabar sahabat kita, jiran kita tersebut. Boleh makan duk hari ni, ada duit tak nak beli lauk? Tak pernah. Mungkin kita dengar, baca dalam Facebook, atau mungkin kita dengar dalam radio, atau mungkin kita dengar orang duk viral. Jadi, yang paling baik bagi kita bertanya khabar dengan jiran tetangga kita. Okey, seterusnya dalam kebajikan juga iaitu anak beranak lelaki kita, sanak saudara. Anak beranak merupakan orang yang paling hampir yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang mungkin kita rasa tak perlu tanya khabar lah sebab dia anak beranak kita. Tak, jari-jari sekali kita tanyalah. Tapi sebenarnya kita silap. Yang paling hampir dengan kita adalah sanak saudara kita. Wajib kita tanya khabar. Sakit ke dia? Boleh makan ke dia? Tak. Ataupun bagaimana dalam keluarga dia? Ada masalah atau tidak ada masalah? Anak-anak dia solat ke tak solat? Ataupun perlu bantuan kepada kita untuk bagi bimbingan ataupun sebaliknya? Itu di antara kebajikan yang layak bagi kita untuk kita buat. Dan yang keempat, kebajikan yang seterusnya ialah doa. Doa merupakan wasilah kepada kita. Hubunnas, hubunullah. Maksudnya doa merupakan tali ataupun bergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa doa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut kena berdoa, sentiasa berdoa. Setiap hamba yang berdoa, aku akan berikan. Jadi tanpa doa, Allah tidak akan beri. Maka mungkin kita bangun daripada tidur ataupun kita duduk dia, kita teringat buat kerja, kita teringat kepada sanak saudara kita, maka doalah kebaikan untuk mereka, doalah kesihatan untuk mereka, doalah agar mereka sama-sama dimasukkan syurga bersama-sama kita di akhirat ini. Moga doa tersebut akan diberi kekuatan kepada kita menyambung silaturahim. Jadi saudara-saudara yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-birru husnul khulqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karhat an yattali'a alaihi nas. Kebaikan itu ialah elok budi pekerti, dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam diri engkau dan engkau benci bahawa dilihat oleh manusia kepadanya. Jadi di sini bila kita lihat hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW agar kita sentiasa buat kebaikan, agar kita celik mata
pada waktu pagi buat kebaikan. Mula-mula tu buat kebaikan. Jangan duk fikir buat kejahatan. Jangan duk fikir sakit hati pada orang lain. Jangan duk fikir bagaimana nak suruh orang tengok kita ni berjaya ataupun bagaimana nak suruh orang angkatnya kita, menakut kita ni tinggi darjat. Sepatutnya kita celik mata tu, kita ketar hati kita untuk kita buat kebaikan. Fahadlah dalam diri kita ni agar hari ini kita buat kebaikan lebih daripada semalam. Kalau hari ni kita sedekah, sebelum ni saya sebut RM3 aja kuih. Hari ni sedekah RM3. Atau semalam kita sedekah RM3. Hari ni kena sedekah RM10. Apa? Sebab apa? Sebab nak semua tu bersemangat untuk kita buat kebaikan. Untuk kita semangat kebaikan. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala teramat baik dengan kita. Bangun pagi tu kita tengok di seluruh tubuh badan kita cukup lengkap. Tidak pernah terkurang. Kalau jari tangan ada 10, kalau mata cukup 2, kalau mulut cukup 1, kalau telinga cukup lekat sepasang. Itu nak ceritanya kebaikan yang Allah turunkan kepada kita teramat banyak. Jadi kita sebagai hamba rugilah kalau tidak mencari peluang untuk buat kebaikan dan kebajikan. Kerana sekecil-kecil kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sepatutnya kita gandakan sebanyak-banyak kebaikan. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh kebajikan, kita lihat ada satu kisah atau satu sejarah tentang Maidatul Rahman, ataupun kalau kita panggil jamuan makanan untuk orang bulan puasa. Kisah di zaman Khulafaur Rasyidin, Harun Ar-Rasyid, di mana tertubuhnya Maidatul Rahman. Beliau merupakan pemimpin yang mula-mula menubuhkan Maidatul Rahman, jamuan untuk orang berpuasa. Kalau kita lihat sebelum tahun lepas sebelum ni, di masjid ada buka tempat pusat-pusat untuk buka puasa, di madrasah ataupun di rumah-rumah anak-anak yatim. Ada orang yang berkemampuan pergi buka puasa di sana. Tapi kerana masa yang terbatas pada waktu ini, sekarang ini dengan keadaan yang terbatas ini, kita tak dapat buat. Okay, mungkin kerana disebabkan masalah-masalah yang tak dapat kita hindarkan tersebut, maka kita tak dapat buat Maidatul Rahman. Ini nak cerita pasal Maidatul Rahman tadi. Bagaimana Khulafa Harun Ar-Rasyid buka tepatnya istana beliau sendiri, tempat kediaman dia sendiri. Dia buka untuk fakir miskin makan buka puasa. Jadi ramailah orang pergi buka puasa situ. Ramai orang nak buka puasa. Jadi beliau pun menyamar. Jadi orang miskin juga ditanya pandangan rakyat. Suka kau duk buat lagu ni, bagus kau duk buat macam ni. Jadi pandangan positif, baik yang diberikan oleh rakyat tentang cara berbuka puasa. Itu di antaranya sejarah bagaimana sikap atau pemimpin yang berjiwa rakyat yang sanggup buat hidangan untuk orang miskin berbuka puasa. Jadi diteruskan sampai kita ni, sampailah sekarang ni. Jadi kerana kita sekarang ni tak dapat nak buat jamuan ataupun majlis berbuka puasa bersama-sama dengan anak-anak yatim, ataupun di masjid, ataupun di surau, ataupun nak panggil sahabat kita makan di rumah, maka bolehlah dengan cara berkebajikan kita sumbangkan wang-wang kita ataupun harta-harta yang kita ada ini kita sumbangkan untuk diberi kepada fakir miskin dan diberi juga kepada anak-anak yatim. Itu di antara kebajikan-kebajikan
yang perlu kita buat pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di dunia inginkan kekayaan. Ada pepatah mengatakan hidup di dunia kaya, muflih di akhirat. Hidup di dunia kaya, muflih di akhirat. Jadi kita berseru agar di dunia kaya, akhirat pun kaya. Kita tak nak hidup di dunia kaya, muflih di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yazlimu an-nasu syai'a walakin nasu anfusahum yazlimun. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak menganiayai manusia sedikit pun, akan tetapi manusia jualah yang menganiayai diri mereka sendiri. Surah Yunus ayat yang ke-44. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan sifat manusia yang lemah lembut sebenarnya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk manusia berfikir siapa pencipta yang sebenar. Kiranya manusia ingin kekayaan di akhirat, maka manusia hendaklah berusaha di dunia dengan sekeras-keras yang mungkin. Sebagaimana yang saya sebut tadi, contoh bersedekah. Bersedekah merupakan tabung untuk kita mengumpul pahala untuk kita kaya di akhirat. Buat baik merupakan tabung untuk kita kumpulkan pahala untuk kita kaya di akhirat. Berdoa merupakan tabungan untuk kita kumpulkan pahala untuk kita kaya di akhirat. Bersama-sama menyuruh ke arah kebaikan merupakan tabungan kepada kita untuk kita kaya di akhirat. Itulah di antaranya kita ingin menijakkan kata-kata kaya dunia, muflih di akhirat. Jadi kita nak kaya di dunia, kaya di akhirat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat lagi sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan kebajikan, sentiasa menyuruh sahabat-sahabat melakukan kebajikan. Bagaimana Rasulullah sentiasa melakukan kebajikan? Pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berbuat ma'ruf dengan cara berbuat ma'ruf adalah sedekah. Rasulullah kata setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu merupakan sedekah. Apa yang dikatakan setiap perbuatan baik itu sedekah? Banyak perbuatan baik. Memudahkan urusan orang lain. Memudahkan urusan orang lain. Contoh, jiran kita tu tak ada kereta. Bini dia nak bersalin. Telefon, Ustaz, isteri anak nak bersalin. Dah. Kak, isteri anak nak salin tapi tak ada kereta, tak ada motor, nak pergi hospital. Kita ada motor, kita ada kereta. Tapi saya sebab takutnya beranak atas kereta kita. Kereta mahal. Dah, kereta kita mahal ni. Baru je beli ataupun baru je basuh. Fikir 10 kali. Aku tak sibuk lagi. Tak apalah, nanti saya call ambulans. Ambulans lambat, siapa? Apa salahnya kita selaku jiran yang inginkan kebaikan start kereta bawa isteri jiran kita dia bersalin. Itu salah satu memudahkan urusan orang lain. Ya. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf baik adalah sedekah. Lagi. Apa lagi? Contoh lagi.
Kalau sebut sedekah, nampak sangat sedekah macam bagi sesuatu benda, tapi amalan. Okey. Contoh Rasulullah SAW ada sebiji kurma. Sebiji kurma. Bila orang mari nak minta sedekah, isteri kata tak ada harta lain, ada sebiji kurma je. Rasulullah kata, sedekahlah walaupun ada sebiji kurma tersebut. Tak. Itulah di antaranya perkara-perkara baik yang merupakan sedekah yang Rasulullah katakan. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, banyakkanlah buat amal kebajikan. Dan buat perkara-perkara baik. Jaga ibu bapa. Contoh lagi, menjaga ibu bapa. Jaga ibu bapa wajib bagi setiap anak. Buat baik kepada ibu bapa wajib bagi setiap anak. Jadi menjaga ibu bapa ni merupakan kebajikan bagi kita semua. Maka kita buat kebajikan tersebut untuk kita kumpulkan pahala di akhirat. Sebab Rasulullah kata tadi, perkara baik merupakan sedekah. Itulah ingat, perkara baik merupakan sedekah. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat di luar sana, ketika kita hendak menunaikan sebarang kebaikan, pertama kita tanamkan niat untuk menjadi insan yang terbaik. Apabila kita bangun pagi, kita tanamkan kepada diri kita untuk menjadi insan yang terbaik, maka insya-Allah pada hari itu akan melaksanalah kebaikan. Tapi jika kita tak tanamkan niat kita tak niat nak jadi baik, maka tak akan jadi baik. Yang kedua, kiranya kita tanamkan diri kita untuk membantu orang lain seperti kita bantu diri sendiri, maka akan terjadilah kebaikan tersebut. Bagaimana? Kita nak bantu orang lain macam kita bantu diri kita sendiri. Contoh, anak kita susah, mesti kita berusaha untuk menyenangkan kesusahan anak kita tersebut. Ataupun kita rasa susah, mesti kita rasa berusaha untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi, tip yang kedua adalah kita membantu orang lain seperti kita membantu diri kita sendiri untuk kita mencapai kebaikan tersebut. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, tidak kepada orang yang memohon bantuannya. Maksudnya gini, apabila orang memohon pertolongan kepada kita, kita tak boleh kata nantilah dulu, tak apalah, ataupun selalu nak gila ni, saya tak boleh tolong ni. Ataupun kalau orang mari minta sedekah lah dengan kita. Ustazah baru ni ada satu kisah. Kisahnya nak suka juga. Bila kita duduk dia dalam rumah, ada seorang perempuan tu bawa anak dia 3 orang anak. Kecil lah kau. Mai dengan sebuah motosikal baru. Ketuk pintu. Ustazah nak tanya nak mai buat apa? Syak dah, mungkin nak mai minta sedekah. Perempuan tersebut kata, Kak ingat dah kita. Jadi Ustazah kata, ingat macam mana lah, ramah terlajuk mari dah. Dalam hati dah. Kalau ingat. Kak ingat dah kita. Kita semua tiap tahun mari Kak. Semua mari Kak. Tiap tahun kita teringat Kak. Musim Ramadan, mesti kita teringat Kak. Tiap tahun. Jadi Ustazah pun teringat kami tiap tahun. Wanita tersebut bersama dengan anak-anak dia kecil 2-3 orang tu mari rumah. Atau Kak faham lah, Ustazah faham lah apa yang dia nak. Daripada tu, yang paling lucu pergi kat dapur nak bagi beras, tak ada beras. Tak ada beras nak bagi kat dia. Sebab habis dah beras kita tu, tak sempat nak beli. Tak ada beras, dia fikir nak bagi ke apa. Duit ada dah. Dah, dia pergi tengok dalam bonet kereta tu, macam-macam ada, bagi je lah. Lepas tu,
bukan ujian. Sebenarnya Allah datangkan hamba ataupun makhluk lain kepada kita tu adalah mungkin pada hari itu kita tak buat kebaikan lagi. Mungkin. Lepas pada bahagi semua pada wanita tersebut, dia nak fikir, patutlah Allah datangkan orang minta sedekah rumah ni. Pagi ni tak buat pun. Tak terniat pun nak sedekah apa-apa lagi. Itulah di antaranya Allah datangkan. Kadang-kadang rezeki yang kita ada sedikit, Allah datangkan orang lain untuk sama-sama berkongsi kebaikan, bersama-sama kongsi kebajikan. Jadi nak cerita di sini, pengajaran yang Ustazah ambil pada diri Ustazah sendiri, kebaikan, kebajikan tidak semestinya kita keluar daripada rumah. Tak. Kadang-kadang Allah datangkan ke rumah kita. Kadang-kadang Allah datangkan di tepi rumah kita. Kadang-kadang Allah datangkan dalam rumah kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan dan kebajikan tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya, maka jangan kita lupa nikmat tersebut. Jadilah nikmat-nikmat yang Allah beri itu sebagai pedoman kepada kita untuk kita hidupkan diri kita pada hari ini dengan nikmat-nikmat Allah yang berlipat ganda. Jangan kita ingat Allah beri nikmat kepada kita tu untuk diri kita sendiri. Sebenarnya Allah beri nikmat kepada kita untuk kita kongsikan bersama, untuk kita manfaatkan kepada orang lain. Allah bagi ilmu kepada kita untuk kita manfaatkan kepada orang lain. Allah bagi harta kepada kita untuk kita manfaatkan kepada orang lain. Allah bagikan kesihatan kepada kita untuk kita manfaatkan kepada orang lain. Allah bagikan kemewahan dunia kepada kita untuk kita manfaatkan kepada orang lain. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, gunakanlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua agar kita dapat kongsi bersama. Orang miskin dapat kongsi dengan orang kaya, orang susah dapat kongsi dengan orang yang berkemampuan. Jadi sama-samalah kita hadapi mihnah dan tribulasi dunia ini, kerana dunia merupakan ladang kepada kita untuk kita menuju di akhirat kelak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa nas'aluka al-'afwa karim tuhibbul 'afwa anna wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Puji